Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 6 USM. Baiklah, pada hari ini, hari Isnin bersamaan 6 September 2021, kita akan teruskan lagi dengan PDPR Bahasa Melayu bagi minggu yang ke-28. Baiklah, seterusnya, murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing. Baiklah, isi pembelajaran kita pada hari ini. Isi kandungan kita pada hari ini, kita masih lagi berada dalam tema 5 iaitu pupuk perpaduan. Dengan tajuk pada hari ini ialah nikmat perpaduan. Boleh rujuk buku teks muka surat 85. Baiklah, standard kandungan pada hari ini ialah 3.8.2 iaitu murid mengedit dan memurnikan teks. Seterusnya, kita lihat pula isi kandungan. Baiklah, ini merupakan gambar yang cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada muka surat 85. Oleh itu, jika paparan ini kurang jelas, murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing pada muka surat 85. Baiklah, hari ini kemahiran yang kita akan belajar ialah kemahiran menulis. Kemahiran menulis di mana kita perlu mengedit dan memurnikan teks. Cikgu sebut dulu, iaitu kita perlu mengedit dan memurnikan teks. Untuk pengetahuan murid-murid, teks yang ada dalam buku teks muka surat 85 ini merupakan surat kiriman tidak rasmi. Ini adalah surat kiriman tidak rasmi. Cikgu percaya semua maklum, semua tahu ini adalah surat kiriman tidak rasmi. Akan tetapi, di dalam surat kiriman tidak rasmi ini terdapat pelbagai jenis kesalahan. Terdapat pelbagai jenis kesalahan. Jadi, hari ini kita perlu mengedit. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti. Kemudian, kita perlu mengedit dan memurnikan surat kiriman tidak rasmi ini. Jadi, kita baca dulu sama-sama supaya kita dapat kenal pasti di manakah kesalahan yang ada di dalam surat kiriman tidak rasmi ini. Baiklah, kita baca sama-sama. Tajuk surat kiriman tidak rasmi ini ialah nikmat perpaduan. Baiklah, di sini adalah alamat pengirim. Itu alamat kita lah. Kalau kita nak tulis surat kiriman tidak rasmi, alamat yang di sebelah kanan ini merupakan alamat pengirim, iaitu alamat kita. Amar bin Zakaria, nombor 14 Jalan Seroja, Taman Kencana, 09100, Kuala Ketil, Kedah. Di sini adalah alamat. Kemudian dia letak pula selang satu baris, dia letakkan pula tarikh dan tahun. Di sini dikosongkan tarikh dan tahun. Nanti murid-murid boleh isi sendiri tarikh dan tahun yang bersesuai. Contohnya 28 Julai 2021 sebagai contoh. Baiklah. Kita tengok Kita tengok isi kandungan surat ini. Di manakah kita cuba kenal pasti di manakah kesalahan yang ada. Buat tatapan sahabatku Chong Seng di Segamat Johor. Semoga sihat sejahtera. Saya di sini sahaja biasa-biasa. Dekat baris yang pertama dan kedua ini kita sudah dapat lihat beberapa kesalahan lah. Beberapa kesalahan. Contohnya, buat tatapan sahabatku Chong Seng yang berada di Segamat Johor. Sepatutnya betul tak? Yang berada di Segamat Johor. Dia tak bolehlah Chong Seng di Segamat Johor. Tak boleh. Chong Seng yang berada di Segamat tanda koma Johor. Sepatutnya macam itulah. Semoga sihat sejahtera. Dan dia nokta. Ini betul. Dan saya di sini sahaja biasa-biasa. Sahaja biasa-biasa ini ada kesalahan ayat. Kesalahan struktur ayat. Sepatutnya saya di sini, apa dia? Saya di sini biasa-biasa sahaja. Biasa-biasa sahaja, bukan sahaja biasa-biasalah. Maksudnya struktur ayat ini terbalik. Baiklah, saudara. Dimulakan dekat perkataan saudara. Saudara ni perkataan betul. Ni kata sapaan. Cuma ada kesalahan tanda baca di sini. Sepatutnya sebelah perkataan saudara ini ada tanda koma. Ada tanda koma. Dan
Seterusnya, bagaimanakah keadaan saudara di sana? Okey, di sini ayat ini betul. Ada kata tanya dan ada tanda tanya dekat sini lah. Masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah? Okey, masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah? Okey, di sini terdapat satu kesalahan tanda baca, iaitu di sini menunjukkan ayat tanya. Okey, kita dah belajar sebelum ni kata tanya kan. Ada ayat tanya yang tiada kata tanya. Contohnya ayat ni lah, masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah. Sepatutnya di sini ada tanda soal ataupun tanda tanya. Okey, biar apa pun yang sedang saudara lakukan, saya doa agar semuanya berjalan lancar. Okey, dekat sini ada satu kesalahan perkataan, iaitu biar apa pun. Okey, sepatutnya apa ini kata tanya. Okey, apa ini kata tanya, jadi tak boleh lah. Sepatutnya kita perlu gandakan perkataan apa ini. Contohnya, biar apa-apa pun. Okey, biar apa-apa pun. Kita perlu gandakan kata tanya ni untuk betulkan dia lah. Biar apa-apa pun yang sedang saudara lakukan, saya doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Dan dalam surat saudara yang lalu, saudara ada bercerita tentang kedai basikal ayah saudara. Kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Okey, dekat sini ada beberapa kesalahan. Cuba tengok di ayat, kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Di manakah yang salah? Okey, salahnya di sini ialah dari. Okey, yang pertama dari. Dari hanya untuk masa dan tempat. Masa, waktu dan tempat. Jadi sepatutnya daripada. Dan perkataan pelanggan, ejaan pelanggan juga mempunyai kesalahan. Sepatutnya ada dua perkataan huruf G. Okey, ada dua huruf G dekat sini. Okey, seterusnya, syukurlah Chong Seng, itulah nikmat perpaduan. Okey, syukurlah Chong Seng, itulah nikmat perpaduan. Ni betul. Ada dua tanda titik. Okey, di sini, jadi tiada masalah. Dengan adanya perpaduan, negara kita amat sejahtera. Rakyat dapat bekerja dan mencari rezeki dengan selesa. Okey, rakyat dapat bekerja dan mencari rezeki. Perkataan rezeki ini perlu diperbetulkan dengan ejaan yang betul lah. Nanti murid-murid cari sendiri macam mana ejaan rezeki yang betul. Sebagai hasilnya, taraf ekonomi rakyat dapat dinaikkan. Negara pula menjadi semakin maju. Okey, sebagai hasilnya ini tidak sesuai. Okey, sebagai hasilnya ini tidak sesuai. Sepatutnya perkataan sebagai ini tidak perlu. Okey, terus hasilnya. Okey, hasilnya tanda koma, H huruf besar, taraf ekonomi rakyat dapat dinaikkan ataupun dapat ditingkatkan. Okey, dapat ditingkatkan, bukan dinaikkan. Negara pula menjadi semakin maju. Okey, ini betul. Baru-baru ini seorang kenalan ayah saya dari Perancis. Perkataan Perancis di sini ada kesalahan. Jadi murid-murid perlu cari perkataan yang betul lah. Ada berkunjung ke negara kita. Beliau memuji rakyat Malaysia kerana mengutamakan perpaduan. Beliau telah mengambil keputusan untuk membuka perniagaan di negara kita. Pada pandangannya, negara kita istimewa cukup. Okey, di sini terdapat satu kesalahan struktur ayat. Iaitu, pada pandangannya, negara kita cukup istimewa. Okey, bukan istimewa cukup. Ada kesalahan di situ, nanti murid-murid perlu betulkan. Hampir saya terlupa pula, pada minggu hadapan saya akan ke Segaman untuk menghadiri majlis perkahwinan bapa saudara saya di sana. Kalau ada kesempatan, saya mahu mengunjungi ke rumah kamu. Okey, mengunjungi ke rumah kamu. Tengok ayat ni. Kalau ada kesempatan, saya mahu mengunjungi ke rumah kamu. Di sini ada satu perkataan yang salah, iaitu mengunjungi. Apakah kesalahannya? Kesalahannya adalah kesalahan imbuhan, iaitu sepatutnya bukan mahu mengunjungi, tetapi mahu berkunjung. Okey, berkunjung, bukan mengunjungi. Bolehlah kita bersua muka nanti. Cukuplah dulu coretan saya pada kali. Okey, pada kali. Cukuplah dulu coretan saya pada kali. Okey, ayat ini tidak lengkap.
sepatutnya pada kali ini. Okey, selepas perkataan kali ada perkataan ini. Okey, kalau ada lapang, berikan berita kepada saya. Okey, kalau ada lapang, berikan berita kepada saya. Okey, di sini terdapat satu kesalahan ayat yang sangat besar. Okey, satu kesalahan ayat yang sangat besar, struktur ayat, satu kesalahan yang sangat jelas di sini. Sepatutnya jikalau ada masa lapang. Okey, jikalau ataupun kalau ada masa lapang, berikan berita kepada saya. Ataupun bukan berikan, okey, beritahu ataupun sampaikan dekat sini. Sampaikan berita kepada saya. Okey, cikgu ulang dekat sini ayat dia tertulis kalau ada lapang berikan berita kepada saya. Sebenarnya tak boleh. Okey, sepatutnya kalau ada masa lapang, kalau ada masa lapang, hantarkan berita. Okey, hantarkan berita kepada saya. Okey, hantarkan berita kepada saya. Bukannya berikan. Okey, bak kata orang, hilang di mata, di hati jangan. Okey, ini betul. Sehingga kita bertemu lagi. Sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudara sekeluarga. Sekian, terima kasih sahabatmu Amar. Baiklah, cikgu dah bagi tahu beberapa kesalahan dalam teks surat kiriman tidak rasmi ini. Okey, tata cara mengedit dan memunikan teks. Pastikan ejaan perkataan adalah betul. Pastikan tanda baca adalah betul. Pastikan struktur ayat adalah betul. Pastikan kosakata dan imbuhan juga betul. Jadi di dalam tadi kita dapat lihatlah beberapa kesalahan yang jelas. Okey, beberapa kesalahan yang jelas. Ada beberapa kesalahan lain yang cikgu tidak sebutkan. Okey, cikgu nak awak sendiri cari di manakah kesalahan tersebut. Okey, tugasan pada hari ini sangat mudah. Iaitu murid perlu mengedit dan memunikan teks yang ada dalam dalam buku teks muka surat 85. Tulis karangan dalam buku tulisan C atau dalam apa-apa sahaja buku tulis BM. Ambil gambar dan hantar kepada cikgu di Telegram. Okey, di sini murid salin balik semua isi ni. Salin dan terus murnikan ataupun salin dan terus betulkan. Okey, salin dan terus betulkan apa sahaja kesalahan yang kita telah bincangkan tadi. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat buat latihan ini dengan betul. Kalau ada apa-apa soalan, sila hubungi cikgu di Telegram atau WhatsApp. Baik, itu sahaja. Sekian, terima kasih.